Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar mutiara kata, pesanan, panduan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk buat mukmin. Dengan petunjuk itu dia hidup di atas muka bumi ini berlandaskan syariat Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini sambungan kita pada hadis nombor 559. 559. Minggu lepas kita baca berkaitan dengan salat jenazah ke atas An-Najashi, iaitulah dalam bab salat ghaib. Dalam bab salat ghaib. Bab salat ghaib ni ada kesimpulan yang kita boleh bagi tahu, ada 3 pandangan. Yang pertama, ada yang kata dia hanya khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang kata dia umum untuk mana-mana orang. Mana-mana orang boleh disolatkan ghaib, dengan syarat waktu orang tu meninggal dia ni ahli solat. Ahli solat. Ahli solat tu macam mana? Mana waktu orang tu meninggal, dia ni layak untuk solat jenazah kawan tu. Okey? Bagi contoh, orang tu meninggal 20 tahun lepas. Kemudian dia hari ni dia nak solat kepada jenazah tersebut selepas 20 tahun. Dia panjang, dia benarkan panjang. Dan yang tu juga kita nak, itu cerita pasal solat di atas kubur nanti. Tapi umur dia 30 tahun. Umur orang nak solat ni 30 tahun. Berarti waktu kawan tu mati umur dia 10 tahun. Dia orang yang layak solat pada masa tu, boleh lah. Kalau orang yang meninggal tu 20 tahun, tiba-tiba dia ni baru umur 15 tahun. Mana waktu orang tu mati dia tak lahir pun lagi. Maka di saat itu tidak dimasyru'kan solat. Sebab itu tidak ada solat ghaib kepada Nabi SAW zaman kita hari ni. Kita tak solat ghaib kepada sahabat-sahabat. Dan hukum yang sama nanti kita bicarakan tentang solat di atas kubur. Pandangan yang ketiga, pandangan tadi boleh mana-mana kan. Pandangan yang ketiga boleh, tapi agak spesifik, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada orang-orang yang ada sumbangan yang besar dalam agama.
orang-orang yang ada sumbangan dalam agama, seperti alim ulama, dia ambil hujahnya daripada hadis An-Najasyi yang kita dah baca. Kerana Nabi SAW tidak ajak sahabat salat gaib pada semua jenazah. Dan para sahabat di Madinah, waktu orang meninggal, mati syahid ke mana-mana, waktu pergi perang, mereka tak salat gaib. Kan? Sahabat-sahabat yang meninggal, kalau pergi ke terbunuh, tidak datang riwayat cerita Nabi SAW salat gaib pada semua jenazah yang gaib. Tetapi salat pada An-Najasyi, dan inilah yang diterima pakai oleh fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi. Lepas tu di Mekah, bila ada orang-orang besar meninggal, kan, disolatkan padanya. Baru ni viral, solat jenazah gaib kepada Siti Sarah di Mekah. Orang pun tanya saya, betul ke tak ustaz? Jadi jawapan yang pertama, solat gaib ni memang biasa ada di Mekah dan Madinah. Cumanya untuk nak kata itu solat gaib untuk Siti Sarah sahaja, ataupun untuk Siti Sarah tu imam tu sebut kita solat gaib untuk Siti Sarah, maka tidak berlaku lagu itulah. Yang berlaku salah seorang daripada hak solat tu, dia turut niatkan untuk Siti Sarah, mungkin lagu itulah. Mana kita lepas imam tu solat gaib, kita pakai solat gaib ramai-ramai. Tapi kita seorang ni, dia hak je rakam tu, dia kata dia solat gaib untuk Siti Sarah juga. Mungkin berlaku begitulah. Tapi kalau imam di Mekah, Madinah, dia hanya solat gaib pada jenazah-jenazah yang yang utama. Dan ditambah pula zaman sekarang ni, fatwa di Arab Saudi juga mensyariatkan solat gaib untuk jenazah COVID. Untuk jenazah COVID. Jadi untuk jenazah COVID ni dibenarkan solat untuk jenazah COVID pada ahli keluarga yang terdekat lah. Ahli keluarga yang terdekat. Jadi macam kita, ustaz kita baru ni, Maulana Qamar meninggal, kita boleh solat gaib ke atas dia. Maknanya ada sumbangan dalam agama dia, dan dia juga kita termasuk kawan-kawan rapat yang dia boleh disolatkan. Tapi bukan pada semua jenazah. Kita dengar hari ni kita nak solat gaib. Okey. Wallahu ta'ala alam lah. Itu fatwa Lajnah Daimah yang kata kita tak solat pada gaib pada semua. Tapi adalah pandangan yang kata boleh solat gaib pada semua jenazah. Mana yang kita gaib, yang kita tak boleh pergi padanya, yang kita terhalang daripadanya, macam kita zaman ni kan, terhalang daripada jenazah nak solat, dan boleh disolatkan walaupun tempoh dia agak lama. Okey, nanti kita baca dalam bab ni ada kaitan dengan bab as-salati 'alal qabr, bab salat di atas kubur. Jadi salat di atas kubur dengan salat gaib ni adalah dua bentuk salat yang disalatkan selepas dikebumikan. Selepas dikebumikan. Hadis Ibnu Abbas an Sulaiman Asy-Syaibani qala sami'tu Asy-Sya'bi qala akhbarani man marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrin mambudhin fa'ammahum fasaffu alaihi faqultu ya Aba Amr man haddatsaka faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Dari Sulaiman Asy-Syaibani berkata, aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, aku diberitahu oleh seseorang yang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
melalui kuburan yang menyendiri, mambuz, satu kuburan yang terpisah daripada yang lain. Maka Nabi SAW mengimami para sahabatnya untuk salat bagi mereka yang mati di dalam, bagi orang yang mati di dalam kubur itu. Aku bertanya, Sulaiman Asy-Syaibani, dia tanya siapa? Wahai Abu Amr. Wahai Abu Amr. Dia tanya Asy-Sya'bi. Yalah, kejaplah Abi dok ngajar ni. Awak dok main kau ni pula dah. Dia tanya Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, siapa yang kamu kata lelaki yang solat dengan Nabi tu? Lalu dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi dalam hadis ni ada poin yang menunjukkan bahawa Nabi solat jenazah di atas kubur. Kita kena ingat solat jenazah di atas kubur. Bukan solat fardu tak. Nanti ada orang pula dia pergi solat fardu atas kubur, cari keberkatan dan sebagainya. Tak payah. Solat fardu tu lain. Ni solat jenazah. Hadis yang ke-560. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu aswada rajulan aw imra'anna aswada rajulan aw imra'atan kana yaqumul masjida famata wa lam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimautihi fadhakarahu dhata yawmin faqala ma fa'ala dhalika al-insanu qalu mata ya Rasulullah qala afala adhantumuni faqalu innahu kana kadha wa kadha qissatahu qala fahaqaru sya'nahu qala fadulluni ala qabrihi fa'ata qabrahu fasalla alaihi muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang budak hitam, lelaki atau wanita, dia syak pada rawi ni syak pada sifat dia, yang biasa menyapu masjid. Tiba-tiba orang itu meninggal dan Nabi SAW tidak mengetahui meninggalnya. Pada suatu hari Nabi SAW teringat kepada orang tersebut dan bertanya, di manakah orang itu? Orang-orang menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Orang menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kalian tidak memberitahuku? Mereka berkata, sebenarnya ada hal ini dan itu, seakan-akan mereka meremehkan orang itu. Jadi dia anggap macam orang ni tak berapa penting dah nak bagi tahu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, tunjukkan padaku kuburannya. Tunjukkan kepadaku kuburnya di mana. Lalu Nabi SAW datang ke kuburnya dan salat atas kubur itu. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ni juga kita sebut ada menunjukkan Nabi salat jenazah di atas kubur. Apa hukum salat jenazah di atas kubur? Apa hukum salat jenazah di atas kubur? Mana tadi? Hilang pula tu.
Okey, ni fatwa daripada bin Baz Sekejap. Fatwa bin Baz. Syekh bin Baz. Jadi orang tanya bin Baz, apakah hal yusalli 'alal mayyit fil qabr? Boleh ke tak salat ke atas mayat atas kubur? Wa ma muddatu dzalik? Berapa lama boleh salat? Lama mana? Isu dia. Kadang-kadang ada sahabat kita meninggal masa Covid. Kita tak lagi solat jenazah dia. Lepas tu kita pun tak solat gaib. Sampai waktu habis Covid, kita boleh ziarah kubur dia. Jadi boleh tak kita nak solat jenazah di atas kubur? Okey. Jadi orang tanya Syekh bin Baz rahimahullah, telah sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke atas jenazah di kubur setelah pengebumiannya beberapa waktu. Fahal yajuzu lil insan, bolehkah seorang manusia itu salat ke atas kerabatnya apabila dia pergi ke kuburnya dalam tempoh 10 hari atau kurang atau lebih? Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah, as-sunnah as-salatu 'alal qabr. Sunat ialah salat di atas kubur. Dalam bab tu sunat untuk salat di atas kubur. Idza kana ma shalla 'alal mayyit yustahabbu lahu an yusalli 'alal qabr. Sekiranya dia belum lagi salat jenazah atas kubur tu, sebagaimana hadis yang menyatakan perempuan yang menyapu masjid, hadis kita ni lah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat padanya. Jadi hadhihi sunnah, mereka cerita hadhihi as-sunnah. Jadi bila di akhir hadis tu dia ada riwayat yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat, la yamutanna ahadun minal muslimin illa akhbartumuni. Jangan ada orang mati di kalangan kamu atau di kalangan orang Islam kecuali kamu bagi tahu aku. Kerana Allah Ta'ala menjadikan salatku, salat jenazah ni kan doa, khairan lahum, satu kebaikan untuk mereka. Wa qala nuran lahum, dan Nabi juga dalam riwayat kata cahaya untuk mereka. Jadi salat jenazah ni adalah doa dan kebaikan kepada si mati. Semalam kita alhamdulillah, selepas kita cerita baru ni, dapatlah salat jenazah semalam kepada arwah Pak Cik Mahzan bin Muhammad ini rahimahullah. Dapatlah salat jenazah. Lama dah tak salat jenazah kan. Saya kata hari minggu lepas, sejak PKP pertama tak lupa, ada satu salat jenazah yang kita salat di Masjid Al-Ansar. Kemudian yang terbaru semalam lah, yang terbaru semalam. Jadi berbalik kepada sifat salat jenazah ni, ramai orang juga lala ni dia dia kata hak paling baik sekali yang menguruskan jenazah ni adalah anak-anak dia. Jadi yang begitulah juga, kalau yang boleh solat ke atas jenazah kita ni adalah anak kita. Betul. Sebaik-baik anak dia boleh solat jenazah ke atas ayah dia. Tapi bukan semua anak digalakkan untuk jadi imam secara mutlak. Yang patut jadi imam dalam masalah ni seperti hadis Nabi SAW yang kita baca ni, Nabi kata, doaku atau salatku ke atas mereka menjadi doa. Sebab tu para orang salih, walaupun dia ada anak yang level dia ustaz juga, tapi kalau ada alim, orang salih yang lebih alim, lebih salih daripada anak dia, dia minta orang salih tu yang jadi imam. Pasal apa? Pasal
doa orang soleh itu lebih dikabulkan. Jadi kita kena betulkan, ada sedikit pandangan masyarakat lala ni, dia jadi satu kebanggaan bila anak dia solat jenazah jadi imam kepada ayah dia. Sedangkan bila anak dia jadi imam, kadang-kadang di belakang tu ramai lagi orang-orang soleh. Tapi kerana dia nak sebut anak dia boleh jadi imam, tak semestinya anak dia jadi imam. Anak dia boleh solat jenazah kepadanya. Tapi kalau anak dia tu orang alim, itu lebih aula lah. Anak dia orang alim, ustaz dan sebagainya, dia solat jenazah kepada ayahnya, betul lah. Tapi kalau di belakang dia ada lagi orang alim, semalam orang kata tak apalah, imam kau, ustaz kau, jadilah imam. Tapi anak dia duduk di saf depan lah, okeylah, alhamdulillah lah, kan? Sebab kadang-kadang Tok Siap tu ditanya, ada tak daripada kalangan waris anak dia kau nak jadi imam? Dia tanya macam tu. Maknanya akan ada satu pembudayaan begitu. Bila dia tanya, waris pula tak faham, dia kata tak apalah, nak solat ayah dia, dia pergi depan solat. Boleh, kita tak kata sah. Tapi berbalik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi kata tidaklah salatku ke atasnya melainkan memberi kebaikan kepada. Berarti Nabi nak bagi kebaikan kepada si mati dengan salat jenazah dia. Kerana salat jenazah ni adalah doa. Salat jenazah ni adalah doa. Waktu kita takbir ketiga tu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan ada juga orang-orang soleh dulu, kalau dia nak meninggal tu, dia pesan, yang solat jenazahku Tok Guru ni, royak ke Tok Guru tu bila dia jadi. Pasal apa? Dia mengharapkan mustajabnya doa orang-orang soleh itu. Okey? Baik. Jadi soalan tadi, boleh tak solat jenazah di atas kubur? Kata Syekh bin Baz, ya, dia kata sunat untuk solat jenazah di atas kubur bagi orang yang terlepas solat jenazah ke atas mayat. Idza tayassara lahu an yadhhaba wa yusalli 'alal qabr. Bila dia ni mampu pergi ke kubur. Jadi kalau tak mampu pergi, solat ghaib tadi. Kalau mampu pergi, solat di atas kubur. Okay. Berapa lama masa? Berapa lama masa? Fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya beberapa kali. Beberapa kali. Wa fa'alahu ala ummi Sa'ad wa qad madha laha syahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah di atas Ummu Sa'ad yang telah dikebumikan selama sebulan. Mana sebulan lepas pada tu Nabi salat jenazah ke atasnya. Jadi fa dzakara al ulama annahu idza kana syahr wa ma hawlahu wa aqall fala ba's. Maka ulama menyebut sekiranya dalam tempoh sebulan atau sekitarnya, idza talatil muddah fala boleh. Tapi kalau terlalu panjang, tidak lagi perlu dilakukan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya pada tempoh yang lama. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam tempoh sebulan, menunjukkan itulah qadar yang dibenarkan. Tapi ada juga yang berpandangan tempoh tu tidaklah menjadi satu hujah. Makna boleh, macam saya sebut tadi, kalau kitab fiqh sebut, boleh dia salat walaupun tempohnya lama, tapi dengan satu syarat, itulah dia adalah ahli salat pada masa tu. Mana kalau orang tu dikebumikan, masa tu umur dia 10 tahun, lah ni umur dia 15 tahun, dia pergi ziarah tu, dia nak salat jenazah ke atas
tok dia lah contohnya. Dulu tok dia meninggal, ayah dia dengan mak dia je balik. Jadi dia duduk sini. Lama lepas dia belajar lala ni, dia kata dulu aku ingat tak solat jenazah atas jenazah tok ni. Nak solat jenazah. Sebahagian ulama, sebahagian fuqaha membenarkan. Pasal apa? Waktu tok dia meninggal, masa tu dia dah ada dah, dan dia ahli solat. Bukan kata kalau budak memayis, baby, belum lagi ahli solat. Boleh? Sekejap. Ni mauqif Syekh Ibn Baz. Dan ini hukum salat atas mayat yang ghaib tadi. Dan ini fatwa Mufti Mamlakah berkaitan dengan solat ghaib. Okay? Bila orang tanya, solat ghaib di rumah masing-masing bersama ahli keluarga kepada orang meninggal kerana corona. Orang meninggal kerana corona. Maka jawab Mufti Arab Saudi, dia kata apa? Idza kana al-ijtima' kathir rubbama yusabbibu intisharil waba' al-musamma fal janazah yusalla 'alaiha fil maqbarah. Tak gerak pula ni. Kenapa pula tak gerak ni? Ya ilaha illallah. Okay. Jadi ringkasannya dia kata tadi, saya dah baca tadi, dia kata boleh walaupun banyak rumah. Contohnya dia meninggal di Kuala Lumpur, ada adik-beradik di Perak, ada adik-beradik di Johor, ada adik-beradik di beberapa rumah, ataupun di KL saja pun ada rumah adik dia di Kajang lah, hak ni di Shah Alam, hak ni di Ampang, hak ni di Gombak. Ataupun dekat lagi dalam Ampang yang sama ada 2-3 rumah apa. Tidak mengapa untuk solat jenazah ke atas ghaib. Kalau dengar ada saudara-saudara kita dia dah meninggal disebabkan corona, kita pun tanya macam mana ni, tak sempat ataupun tak boleh pergi, maka kita solat jenazah ghaib ke atasnya. Okey. Disebabkan kita tak boleh pergilah. Jangan pula lepas daripada ni hak boleh pergi, orang kata kita solat jenazah dekat masjid pukul 11. Dia tak apalah, nanti saya solat di rumah je lah. Solat ghaib di rumah. Itu bukan asal. Bukan asal. Al-aslu kita pergi, hadis sebelum ni Nabi suruh kita pergi tengok jenazah, dapat pahala 1 qirat. Kalau pergi solat jenazah sampailah ke kubur, dapat 2 qirat. Jadi asalnya ialah mengiringi jenazah. Tapi di zaman kita ni, oleh kerana tak boleh mengiringi jenazah, ghaiblah jawapan dia. Dan kalau lepas daripada ni kita nak pergi ke kubur, boleh kita pergi kubur, kita solat di kubur. Bila kita tak mampu, jangan lepas daripada ni, bahaya juga norma baru ni. Kadang-kadang dah biasa solat jenazah ghaib kan. Dia pun lepas daripada ni orang semayang ni solat ghaib je lah. Tak kira.
Ada. Mana hang apa ya? Kena hang. Balik. Okey. Hadis yang seterusnya, babul qiyami lil janazah. Bab qiyam atau berdiri untuk jenazah. Hadis Amir bin Rabi'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tukhallifakum. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya sampai jenazah itu melewati kamu. Dalam hadis yang seterusnya, hadis 562, hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu juga, riwayat yang seterusnya, riwayat lain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum janazatan fa illam yakun mashiyan ma'aha fala yaqum hatta yukhallifaha aw tukhallifuhu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang melihat jenazah, maka jika tidak ikut berjalan mengantarkannya, hendaklah berdiri sampai jenazah itu melewatinya atau diletakkan sebelum melewatinya. Okey. Maka jika tidak ikut berjalan mengantarkannya, fa illam, mana tadi? Fa illam yakun mashiyan ma'aha falyaqum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu, atau diletakkan sebelum melewatinya. Disebut sini, atau dia tunduk sebelum jenazah melewatinya. Bab boleh bila diperbolehkan duduk ketika berdiri kerana menghormati jenazah. Hadis yang seterusnya, hadis 563, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha'. Muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Siapa yang mengiringinya jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Okey. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 23, kitab Janaiz bab ke-49, bab barang siapa mengikuti jenazah, maka janganlah dia duduk sampai jenazah tersebut diletakkan dari pundak atau dari bahu orang yang membawanya. Jika dia duduk, diperintah untuk berdiri. Panjang nama bab Bukhari ni. Sebab apa? Bukhari ni, dia nama bab tu adalah kefahaman dia terhadap hadis. Fiqh Imam Bukhari duduk pada nama bab dia. Jadi Imam Bukhari letak bab, siapa yang mengiringi jenazah jangan duduk sampai jenazah tu diletakkan. Dan jika dia duduk, diperintahkan untuk berdiri. Imam Bukhari meletakkan nama bab begitu. Okey, agak-agak lebih kurang dengan hadis sebelum ni kan. Kita baca lagi. Hadis 564. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala marrat bina janazatan faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqumna bihi faqulna ya Rasulullah innaha janazatu yahudi qala idza ra'aitumul janazah faqumu.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada jenazah lewat, yakni melalui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu kami juga ikut berdiri. Kemudian kami katakan kepadanya, itu jenazah Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah untuknya. Okey. Yang seterusnya, hadis 565 dari hadis Sahal bin Hunayf wa Qais bin Sa'ad an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Sahal bin Hunayf wa Qais bin Sa'ad qa'idain bil Qadisiyah famarru alaihima bi janazatin faqama faqila lahumā innaha min ahli al-ard ay min ahli adh-dhimmah. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل لها إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. Okay. Muttafaqun alaih. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk-duduk di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah lalu. Maka keduanya pun berdiri. Lalu diberitahu bahawa itu jenazah penduduk setempat, yakni orang kafir zimmi. Kedua pun menjawab. Dia baca hadis, sesungguhnya pernah ada jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ketika diberitahu bahawa itu jenazah Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah itu juga manusia? Muttafaqun alaih. Baik. Jadi apa hukum tentang berdiri untuk jenazah? Hatta dalam hadis ni jenazah orang kafir pun. Apa pandangan ulama dalam masalah ini? Imam Bukhari jelas dia kata bab supaya berdiri, kan? Cuma perbahasan ulama ni dalam bab ni fuqaha berbeza pendapat. Sebab ada riwayat yang lain yang tidak dalam Bukhari Muslim ni lah. Nabi kemudian lepas tu duduk. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat duduk. Jadi ada yang ambil kata terakhir daripada perbuatan Nabi adalah duduk. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan berdiri, melainkan orang yang nak ikut jenazah. Pandangan yang kedua, dan itu pandangan pertama, adalah pandangan ramai di kalangan fuqaha. Pandangan yang kedua, disunatkan berdiri. Disunatkan berdiri. Dan perbuatan Nabi SAW duduk selepas daripada tu menunjukkan itu sunat, bukannya wajib. Jadi Nabi berdiri, kemudian Nabi pun duduk, nak menyatakan dia sunat. Ini pandangan ni dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi ada yang kata hadis ni tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang nak ikut jenazah. Adapun orang biasa tidak perlu. Orang yang tidak tidak terlibatlah dengan jenazah tersebut. Dan ada yang kata perlu, boleh, disunatkan. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tu menandakan dia adalah sunat. Perbahasan panjangnya macam ni. Okey. Baik. Panjang ulama ni bahas panjang. Bab berdiri ketika lalunya jenazah. Okay. Bab berdiri ketika lalunya jenazah.
Dua pandangan. Ada yang kata makruh. Pertama tu tak perlu. Walau kana fil maqbarati sabiqan wa huwa al-mu'tamad fi madhhabil Hanafiyah wal Hanabilah wa naqalahu ba'du Syafi'iyah an jumhuril ashab. Jadi pandangan mu'tamad dalam mazhab Hanafi, Hambali dan sebahagian daripada ulama Syafi'i kata makruh berdiri. Makruh. Dia kata fala yaqum. Tak payah berdiri. Pasal apa? Sebab hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW duduk dan memerintahkan sahabat duduk. Jadi dia ambil perintah duduk tu sebagai yang terakhir. Berkata Khatib Asy-Syarbini dalam mazhab Syafi'i, yukrahul qiyamu lil janazah idza marrat bi wa lam yuridu adh-dhihaba ma'aha kama sarraha bi fi ar-rawdah. Kata Khatib Asy-Syarbini dalam mazhab Asy-Syafi'i, makruh untuk berdiri kepada jenazah sekiranya dia tidak berkehendak mengiringi jenazah. Itu pandangan mu'tamad dalam masalah dalam mazhab Hanafi, Hambali dan beberapa pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Pandangan yang kedua, sunat. Ini pandangan yang lain dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga dalam mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Berkata al-Imam An-Nawawi, wa huwa al-mukhtar, yakni al-istihbab, dalam bab masalah ini, faqad sahhatil ahadith bil amri bil qiyam wa lam yathbut fil qu'udi syai'un illa hadithu Ali radhiyallahu anhu wa laysa sarihan fil nasakh bal laysa fihi naskhun li'annahu muhtamal qu'ud li bayanil jawaz. Kata al-Imam An-Nawawi dalam Majmu', dalam kitabnya Majmu', dia kata apa? Inilah pandangan yang yang dipilih oleh sahibut tatimmah bahwa al-mukhtar, iaitu pandangan yang sunat. Telah sahih hadis perintah Nabi berdiri sebagaimana hadis yang kita baca hari ini, dan tidak sabit dalam duduk hadis, sesuatu hadis pun kecuali hadis Ali radhiyallahu anhu yang diperintahkan Nabi suruh duduk pula lepas daripada tu. Dia kata kerana hadis itu tidak sarih menunjukkan nasakh, tetapi dia juga boleh barangkali Nabi suruh duduk nak menunjukkan dia tu tidak wajib. Jadi ini pandangan al-Imam An-Nawawi, dan wallahu taala alam. Setelah itu kita cenderung kepada pandangan yang kedua ni, seperti mana pandangan al-Imam An-Nawawi. Walaupun kita tak ikut jenazah, tapi kalau tengok jenazah lalu, cuma mungkin dalam konteks hari ni, setiap kali van jenazah lalu nak kena berdiri ke? Van jenazah lalu bangun berdiri, lepas dia pergi duduk. Ini pandangan pertama, makruh. Kalau kita tak nak ikut jenazah, tak payah berdiri. Pandangan pertama tu kuat juga jumhur ulama. Kalau kita bukan orang yang nak ikut jenazah, duduk je lah. Mana lalu, ada jenazah, tak ada kata bila lalu bangun berdiri. Kenapa? Tapi kalau mengikut riwayat dua orang sahabat Nabi yang duduk di Qadisiyah tu, dia bangun berdiri walaupun jenazah tu Yahudi. Sebab lalu depan dia betul lah, bangunlah berdiri. Zaman kita lah ni, lalu ni jenazah tak lalu seperti zaman dulu. Jenazah kita ni pergi dengan kereta. Lah ni kalau kubur pun gali dengan kes dah. Malam saya pergi ke kubur, kita peganglah cangkul ni. Pegang cangkul nak ni, tak. Tiba-tiba kata tepi. Masuk pula dia punya tolak. Kita pun sodok 2 senduk. Masuklah.
Ingat kepada hadis satu tanah orang tu, dia letak tanah di kubur. Kebaikan, asbab kebaikan tu jadi berat timbangan amalan dia di hari akhirat. Jadi ada kebaikan lah, kita tak kata mesti kita tanam. Kalau di Madinah, saya pernah ceritakan dulu waktu kita pergi umrah kan. Saya kempen semua orang kalau pergi umrah kita pergi masuk kubur Baqi'. Nak pergi kubur Ma'la tak boleh. Kubur Ma'la jauh. Kena pergi dengan kereta. Kalau kubur Madinah ni boleh pergi naik jalan kaki je lepas solat jenazah tu. Abang Fadil pernah masuk gitu? Tak pernah. Kita kempen-kempen itu tak pergi, kena pergi umrah pula lah ni. Kalau haji, saya haji lama, mungkin umrah saya tak sempat, tapi ada juga bagi tahu. Saya bagi tahu dulu kan masuk umrah. Masa kita pergi ikut jenazah, solat depan, lepas solat habis jenazah, pakak bangun ramai-ramai pergi lari kejar. Sampai sana jauh pun Baqi' ni bila kita tengok dekat je, bila kita masuk dalam tu dalam jauh. Kena gile-gile tu nak kena angkat boleh sampai ke kubur. Depan-depan ni semua kubur sahabat. Kan? Apa dah bila sampai letak tu, pakak berdirilah. Lepas tu diletakkan dalam liang lahat tu. Habis je naik, semua pakak nak tanam. Ambil dengan tanah tangan tu, tabur. Tak pernah naik debu apa. Saya pernah masuk. Pasal apa? Kelebihan mengiringi jenazah dan ada fadilat kita mengebumikan jenazah. Yang sambut tu tak apalah, tak ramai lah. Apa? Dapatlah pasal kita menguruskan jenazah dia tu kan. Semua yang tu kata nak dapat pahala satu qira' tu. Tapi kalau tak pergi masuk dalam kubur pun dapat juga. Orang tu lebih lagi lah. Tak tahulah gunung dia besar mana. Dua-duanya sebesar gunung, tapi gunung lagu mana wallahu ta'ala a'lam. Jadi nak mana, jadi waktu kita kata malam bila apa tu kita panggil apa, tak excavator ni besar kan, kecil kan, backhoe kecil, bukan backhoe, dia memang macam bobcat tu. Bobcat dia yang kecil punya, senduk dia pun ngam-ngam lubang kubur kecil je. Dia punya senduk dia tu. Jadi bila kita tu di suatu tepi-tepi kebetulan tanah pula basah, saya pun cocok 2 kali cocok tu kak. Kita nak cari pahala ekstra. Pergi ramai semalam tapi dia tak pernah masuk. Orang lain tunggu di pagar. Jadi ala kullin, kalau berbalik kepada hadis kita ni, jadi kalau tidak ikut jenazah, jumhur pandangan kata tak perlu bangun. Dalam kes kita ni lagilah. Cuma kalau nak ambil pandangan 2 orang sahabat Nabi tu, kalau dia lalu betul-betul depan, mungkinlah. Kalau dekat dengan jalan dan sebagainya, mungkinlah kalau dia nak berdirilah. Tapi kalau secara umumnya taklah. Lala ni kan kita duduk lalu jenazah kita ni, kejap-kejap lalu jenazah, kejap-kejap lalu jenazah. Melainkan orang yang duduk di kubur, orang dekat kubur tu kan, macam kita lah ni, kita tengah duduk-duduk, tiba-tiba van jenazah lalu, kita tengah duduk kan, orang lah ni kumpul tepi jalan ni, tak boleh masuk dalam kan. Bila jenazah datang nak dekat kubur tu, bangunlah berdiri, bangunlah berdiri, sebagai menghormati jenazah, dan juga sebagai menghidupkan sunnah. Jadi kalau kita dah pergi ke kubur, tunggu jenazah di sana, lala ni kalau ada lah van jenazah lalu, kita bangun. Bukan sebab nak ambil gambar dengan kamera kita dah. Lah ni orang bangun sebab nak ambil gambar, pegang kamera masing-masing, pegang ambil gambar, oh jenazah dah sampai gini-gini. Tak, kita bangun kerana menghidupkan sunnah. Bila mari van jenazah, bangun belakang. Kenapa?
Sebab Nabi SAW bangun ketika jenazah ni lalu. Nampak tak? Tapi kalau duduk di sini tak tahu mari mana lalu jenazah, tak payahlah. Pandangan jumhur dalam masalah tu pun tak perlu. Bangun untuk berdiri solat lah. Untuk solat tu jadi tak adalah pula kata jenazah ni nak pergi, kalau kita duduk-duduk di masjid, bila datang jenazah nak solat tu, ataupun dia tinggalkan, dia letak dulu. Waktu jenazah sampai mula-mula sebelum disolatkan. Wallahu a'lam. Biasanya memang orang bangun berdiri kan, orang bangun. Jadi kalau duduk di masjid tu bolehlah kita ambil pandangan menghormati dia untuk kita solat pun. Sebelum daripada kita solat tu, dia masuk tu memang kita ni biasa berdiri kan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi sunnahnya berdiri. Disebut dalam syarah dia, perintah ini berlaku bagi orang yang duduk. Sedangkan orang yang naik kenderaan, lagu mana pula orang naik kenderaan? Hendaklah dia berhenti, bagi laluan kepada jenazah. Kalau dia ni tengah naik kereta, tiba-tiba ada van jenazah nak lalu, berhenti sebagai penghormatan kepada jenazah. Okey. Sebab dia ni kalau kita baca hadis tu, dia mustarih dengan mustarah minhu. Kalau dia kita nak cepat-cepat, jadi digalakkan kita ni bagi laluan kepada dia, termasuk dalam mempercepatkan urusan jenazahnya. Jadi kalau dia duduk berdiri, kalau dia naik kenderaan berhenti. Dalam tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi. Okey. Kemudian dalam hadis yang sama ada hukum al-baqa' al-musyayyi'in lil jinazah qiyaman fil maqbarah hatta yudha'ul mayyit fi qabrihi. Hukum orang yang mengikuti jenazah berdiri sampailah jenazah tu dikebumikan. Kalau orang lalu ni maknanya lalu dia bangun berdiri, kemudian dia duduk. Adapun orang yang dia ikut berdiri sampailah jenazah tu dikebumikan. Apa dalam hadis tu ada zahirnya begitu. Maka khilaf di kalangan ulama, muktamad dalam mazhab Hanafi dan Hambali digalakkan, disunatkan qiyam berdiri dan dimakruhkan duduk bila sampai di kubur. Bila sampai di kubur jangan duduk, berdiri ya sampai jenazah tu dikebumikan. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Hanafi dan Hambali dan dipilih sebahagian oleh ulama Asy-Syafi'i. Berdasarkan apa? Hadis yang kita baca tadi. Okey, hadis mana? Ni. Hadis yang kata ni. Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha'. Siapa yang ikut dia jangan duduk sehinggalah diletakkan. Nombor 563. Hadis nombor 5663. Yani siapa yang mengikuti, siapa yang mengiringinya, janganlah dia duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Yang diletakkan di dalam kubur dia lah. Ada dalam buku 563. 563. Hadis nombor 563.
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barang siapa mengiringinya janganlah dia duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Jangan bila sapa di kubur tu sapa-sapa kita duduk dulu. Betang tikar duduk-duduk, jenazah tu tak sapa lagi, ataupun jenazah ni sedang diuruskan. Jangan duduk sehinggalah jenazah itu diletakkan di kuburnya. Baik. Pandangan yang kedua juga satu pandangan makruh pula berdiri. Wa karahal qiyamu laha ay janazah min jalisin marrat bi aw man sabaqaha lil qabr wa kama istamar wa kadha istimrar musyayyi'iha qa'iman hatta tudha' faqad nusikha hadha kullu bima rawa anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu lil janazah thumma jalasa wa amarahum bil julus. Okey. Berkata Al-Imam An-Nawawi. Tapi Imam An-Nawawi berpandangan minum air soya botol kecil boleh? Boleh. Yes. Minum soya botol kecil. Baik. Banyak iklan hari ni. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengambil pandangan hadis itu tidak dinasahkan. Jumhur ulama Syafi'iyah kata hadis berdiri ni nasakh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk duduk. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama dalam masalah itulah, berdiri ataupun tidak. Jadi Imam An-Nawawi dalam masalah ni memilih pandangan seperti mana mazhab Hambali, itu tidak berlaku nasakh dalam masalah berdiri ni. Jadi tetap dengan seperti mana yang kita baca. Hadis ni valid, tidak dinasakh. Iaitulah bila orang tu berdiri, bila orang tu duduk dia berdiri. Kemudian bila dia ikut jenazah ke kubur, dia tetap berdiri sampailah jenazah tu dikebumikan. Bagi yang kata dia nasakh tu berlaku, dia kata makruh lah berdiri tu. Makruh berdiri. Wallahu ta'ala alam. Khilaf panjang di kalangan ulama ni dalam masalah ni. Tetapi kebanyakan ulama mutaakhirin mengambil pandangan yang pertamalah. Syekh bin Baz sendiri dan ulama-ulama mutaakhirin bila melihat kepada semua ulama kontemporari lah bahasa kita, mengambil pandangan hadis itu tidak dinasahkan dan perintah untuk berdiri kepada jenazah itu valid. Untuk perintah untuk berdiri itu valid. Baik, bab jenazah ni tinggal satu lagi hadis. Kita bacalah. Iaitulah hadis yang terakhir dalam bab kitab janaiz kita ni, ialah bab aina yaqumul imam minal mayyit, di mana berdiri, tempat berdirinya imam ketika solat jenazah. Ni famous ni bab jenazah ni. Siapa kalau tak betul yang ni tapi orang lah bagi tu hukumnya sunat saja. Hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasataha, muttafaqun alaih. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, aku salat jenazah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensalati jenazah wanita yang mati dalam nifas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengahnya. Bab Imam Bukhari meriwayatkan bab mensalati perempuan yang sedang nifas kerana dia mati kerana nifas.
Tapi dalam hadis ni ada kedudukan berdirinya Nabi ketika salat jenazah wanita. Nabi berdiri di tengah-tengah jenazah. Dan bagi lelaki pula di kepala jenazah. Bagi lelaki di kepala jenazah. Cumanya detail, ada setengah tu dia kata pula kalau lelaki ni kepala dia ke kiri, kaki dia ke kanan. Jadi bila kita duduk di kepala, kebanyakan tubuh dia tu duduk belah kanan kita. Kalau perempuan, bila kita nak berdiri di tengah, jadi bila diri di tengah, kanan kita ni, kita kena letak kepala dia sebelah kanan. Jadi dia ambil juga memberatkan sebelah kanannya imam. Tapi sebenarnya dalam masalah tu tidak ada sandaran yang kukuh. Masalah belah kanan imam. Yang ada riwayat hadis, Nabi berdiri di kepala lelaki, di tengah wanita. Itu saja. Jadi sama ada kepala alik kanan ke alik kiri ke, terpulang lah. Tapi orang kita, yang ni detail. Dia nak royak sebab dia tahu, orang lain tak tahu. Hak ni nak kena tahu ni. Pasal apa? Kalau lelaki, ni mana kepala dia, mana kepala dia ni? Kepala dia belah kiri. Okey. Kalau dia salah, tukar lah. Salah ni salah. Tukar, pusing kanda tu. Sebenarnya, kanan ke kiri tidak ada petunjuk yang nyata dalam masalah tu. Tapi, mana tepat imam nak berdiri kalau di lelaki kepala, perempuan di tengah dia. Wallahu ta'ala alam. Okay. Tapi kalau kita pergi semayang, orang nak pusing-pusing tu, ikut dia lah. Ikut dia. Lah ni kalau paksa pusing, kepala salah ni pusing. Mari seorang lagi, salah ni pusing. Yang sebenarnya, kepala bagi lelaki, tengah bagi perempuan. Sama juga. Tu nak sebut sebab dia mati lah. Sebab dia mati. Baik, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, habis kita bab jenazah. Kita juga mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia di kalangan panggil jemaah ke ataupun asatizah ke. Sesungguhnya saat-saat begini, cerita mati tu terlalu hampir dengan kita. Terlalu hampir. Kalau ni tak kira umur usia tua ke, usia muda ke. Kalau Allah Ta'ala nak tarik, sekejap saja bagi Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada wabak, mengangkat wabak ni dengan segera daripada kita, melindungi kita dan keluarga kita daripada malapetaka yang akan datang menimpa, dan kita pun tak tahu apa lagi nak berlaku kemudian hari ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semualah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.